Kali ini kami akan menunjukkan serba sedikit trik untuk membaca jurnal. Kerana masalah utama di dalam pembacaan jurnal ialah mungkin kita sukar untuk memahami keseluruhan paper tersebut kerana ia bukanlah kerja yang kita buat dan mungkin kita belum begitu faham dengan spesifik term yang digunakan dan mungkin kita tak faham langsung kerana ia mungkin tidak 100% bertepatan dengan kajian yang kita buat. Tetapi nak tak nak kita kena teruskan pembacaan kerana dengan pembacaan ini kita dapat idea ataupun kita dapat menerokai pelbagai bidang bagi memenuhi ataupun bagi menulis literature review dengan baik. Di dalam paper selalunya kita akan ada tajuk Tribological Evaluation of Coconut Oil. Ini adalah nama penulis, affiliation, ini adalah nama jurnal Tribology International 40 volume 40 tahun 2007 dan sebagainya. Jadi saya harap para pelajar sekalian dapat menggunakan Google Scholar untuk melakukan citation. Jadi kita baca abstract katakan, saya di sini kami hanya menunjukkan cara sepintas lalu sahaja untuk mengenal pasti atau untuk buat fast reading terhadap jurnal. Contohnya kita baca increased concern about environmental damage. So, kita tahu dia adalah disebabkan environmental damage, orang akan menggunakan daripada mineral oil. Oleh itu conclusion yang idea yang kita boleh dapat mengatakan orang researcher cuba menggantikan mineral oil dengan another alternatif. Dan di sini kita akan menggunakan researcher ini akan menggunakan coconut oil kerana dia adalah abundantly available. Dia terdapat dengan banyak di India dan sebagainya. Kemudian dia boleh application yang digunakan hanyalah two-stroke engine lubricant, maksudnya hanya untuk kepada penarik beca bermotor dan sebagainya. Ini yang sebenar. Kemudian kita lihat lagi dia coconut oil evaluated using a 4-ball tester. Maknanya dalam tajuk ini rig yang digunakan adalah 4-ball tester. Kemudian dia cuba mengeluarkan result seperti anti-wear, extreme pressure dan sebagainya. Maknanya sedikit sebanyak kita dah boleh membuat nota tentang keseluruhan cerita ataupun kajian di dalam jurnal ini. Kemudian di dalam introduction ni kita boleh baca dan sebagainya. Oleh itu pertama mungkin dia bercerita tentang two-stroke engine dan sebagainya. Oleh itu kita boleh mendapat sedikit idea tentang apa yang dikatakan two-stroke engine, apa kegunaan dia di India dan sebagainya. Kemudian kita lihat coconut oil ini telah mula digunakan di dalam sebagai lubricant pada zaman dahulu. Kita boleh refer jurnal nombor 6 di sini. Kemudian kita boleh baca lagi di sini, kita dapati bahawa vegetable oil, advantage untuk vegetable oil seperti high viscosity index, good lubricity, high flash point, low evaporative loss dan sebagainya. Oleh itu kita boleh buat nota. Kemudian kita boleh dapat juga maklumat bahawa coconut oil juga mempunyai disadvantage seperti low temperature properties dan sebagainya. So mempunyai masalah terhadap oxidative stability contohnya dan sebagainya. So oleh itu perkara di sini kita boleh menulis nota lagi mengatakan bahawa vegetable oil ini adalah kelebihan pada vegetable oil. Dia boleh create good boundary lubricant dan dia boleh memberi low coefficient of friction. Tetapi mungkin disadvantage oleh vegetable oil ni ialah the wear rate is high. Dan kita boleh semak dengan reference nombor 9 dan sebagainya. Dan kenapa wear rate ada high? Kerana dia adalah disebabkan due to chemical attack of the surface by the fatty acid. Oleh kerana ada fatty acid di dalam vegetable oil, dia melakukan chemical reaction, ada chemical reaction dan akhirnya boleh menyebabkan wear berlaku dengan mudah. Dan banyak lagi yang boleh kita dapatkan di sini. Kemudian daripada sini kita akan lihat
maknanya kita boleh dapat absorb ataupun dapatkan maklumat bahawa eksperimen yang dibuat adalah berdasarkan four-ball tester. Oleh itu, ini adalah ASTM yang digunakan. Elok untuk kita mencatatkan ASTM tersebut, ASTM 4172 dan ASTM 2783. Kemudian kita akan baca lagi, kita akan dapat melihat bahawa palm oil yang coconut oil yang digunakan ini dicampur dengan aditif. Maknanya bukanlah pure coconut oil, tetapi coconut oil yang dicampur dengan ZDDP aditif. Okay. So kemudian kita boleh melihat lagi experimental condition. Contohnya di sini mungkin dia akan mengira torque, dia ambil 30 reading per minit. Normal load yang digunakan adalah 392 Newton dan pelbagai lagi. Saya cuma lakukan fast reading saja di sini. Kemudian selain daripada tribological test on four-ball tester, eksperimen ini juga melakukan test pada two-stroke engine. Maksudnya ia melakukan pada enjin yang sebenar. Jadi enjin yang digunakan adalah scooter engine, dan ini mungkin nama produk atau sebagainya. Two-stroke engine dengan 123cc dan sebagainya. Ini adalah spesifikasi engine yang digunakan. Kemudian kita cuba catatkan experimental condition. Mungkin kita kata road speed 50 km per hour, 250 kg load dan sebagainya. Kemudian dia mungkin ada menggunakan pengukuran CMM daripada Mitutoyo Japan dan sebagainya. Dan ini adalah pengukuran diameter dan sebagainya. Okay. Kemudian kita pergi kepada result and discussion. So daripada result and discussion, apa yang kita perlu faham ialah kita cuba ambil apakah result yang didapati oleh researcher ini. Contohnya daripada four-ball tester, apa yang researcher ini dapat ialah yang paling mudah kita dapatkan di sini adalah coefficient of friction. Oleh itu kita nyatakan coefficient of friction. Kita boleh buat perbandingan. Coconut oil adalah 0.07. SAE adalah, maknanya ini adalah 100% coconut oil, 0.07. SAE oil adalah commercial engine oil, 0.08. Dan ini kita kata coconut oil yang dicampurkan dengan 2% aditif adalah 0.06. Kemudian daripada graf ini kita boleh mengira waste car diameter, dan ini adalah berdasarkan beberapa weight percentage dan sebagainya. So kemudian kita lihat apakah result daripada two-stroke engine test. Mungkin kat sini kita kata sukar untuk kita memahami. Kita boleh pergikan kepada graf yang kita ada. So maknanya graf yang kita dapat circularity error telah diberi, dan ini juga circularity error. Jadi kemungkinan di dalam paper ini, kalau kita tidak berapa faham pun tentang circularity error ni, mungkin tidak menjadi satu masalah yang besar, kerana kita tidak aim untuk melakukan eksperimen dengan menggunakan two-stroke engine. Tetapi apa yang perlu kita dapat di sini ialah kita faham bahawa di dalam two-stroke engine, antara result yang dikeluarkan adalah circularity error, seperti dan kita boleh fahamkan circularity error dengan menggunakan rajah di sini. Okay, kalau langsung tak faham, tak jadi masalah. Kemudian mungkin kita baca researcher ini juga ada membuat paper atau membuat uji kaji di atas on the road. So kalau on the road, maknanya dia berdasarkan distance dan sebagainya, after 1000 km, 5000 km, 10,000 km dan sebagainya. Oleh itu dia menunjukkan bahawa test juga dibuat berskala besar. Kemudian di dalam conclusion, kita cuba dapatkan apakah conclusion yang ada dalam paper ini. Conclude that coconut oil through a good boundary lubricant as far as the coefficient friction is concerned show higher wear rate compared to commercial lubricant. Jadi pertama kita boleh dapati bahawa mungkin coconut
Oil bagus untuk boundary lubricant dan menghasilkan friction coefficient yang rendah, tetapi ia akan menghasilkan higher wear rate yang berbanding dengan commercial lubricant. Kemudian kita boleh dapati bahawa dengan menambah anti-wear extreme pressure, AW adalah anti-wear, EP adalah extreme pressure, additive bahan tambah, kita boleh improve properties dan dia mungkin menjadi lebih baik berdasarkan result yang kita ini. Tetapi memadai untuk kita mengetahui bahawa coconut oil menghasilkan low friction coefficient tetapi menghasilkan wear rate yang tinggi. Salah satu cara untuk mendapatkan reference yang lebih banyak lagi ialah dengan melihat di akhir selepas kita membaca conclusion, kita melihat apakah reference list yang digunakan di sini. Jadi kalau kita lihat reference list yang digunakan di sini, mungkin kita boleh download ataupun mencari paper yang dikeluarkan oleh Erhan di sini kerana dia mungkin lebih sesuai dengan kita. Dan kita boleh lihat lagi mungkin kita boleh melihat buku yang ditulis oleh Hui, Coconut Oil, Bellis Industry and Freight Product. Kalau kita ingin membaca dengan lebih banyak lagi berkenaan dengan minyak kelapa dan sebagainya. So ini adalah salah satu cara contoh pembacaan jurnal yang mudah supaya at least walaupun kita kurang faham ataupun kita tidak pernah melakukan apa-apa eksperimen seriously, tapi kita masih lagi mampu untuk memahami sebuah jurnal. Jadi beberapa key point yang kita dapat pada hari ini kita tuliskan dalam bentuk jadual dan seterusnya kita boleh concludekan, kita boleh simpulkan menjadi satu literature review yang baik.